Assalamualaikum warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Al-Syeikh Abdul Rashid Al-Banjari rahimahullahu ta'ala, maka jika ada sembahyang itu fardu, maka wajiblah di dalam takbiratul ihram itu tiga perkara. Hak ni kita dah bincang panjang lebar dah, jadi kita bacalah. Tiga perkara kena ada sembahyang fardu. Tetapi jika ada sembahyang itu fardu Jumaat, maka wajib pula di dalam takbiratul ihram itu serta yang tiga perkara itu meniatkan mengikut imam. Jika ada ia seorang jadi makmum. Jadi ada empat. Kalau makmum tu sembahyang jemaah, sembahyang berjemaah Jumaat, maka dia kena niat empat benda dalam takbiratul ihram. Pertamanya qasa, ta'arud, ta'yin, makmuman. Kerana tidak berlaku sembahyang Jumaat melainkan dengan sembahyang berjemaah, maka wajib niat makmuman. Ataupun ataf kepada meniatkan mengikut imam, ataupun meniatkan, yakni meniatkan oleh seorang jadi imam. Jika ada ia seorang jadi imam, kalau dia jadi imam, dia pun niat imaman sahaja, aku sembahyang fardu Jumaat, menjadi imam kerana Allah Ta'ala. Kerana jika tiada berniat mengikut imam di dalam takbir sembahyang Jumaat, ataupun tiada diniat ia seorang, iaitu imam tu akan jadi imam, niscaya tiada sah Jumaatnya. Jumaat seorang tak sah. Tak sah. Sebab apa? Sebab tidak ada qasa yang tu. Tidak ada qasa yang menepati kaedah syarak, iaitu kalau dia tu sembahyang Jumaat wajib niat makmuman, wajib niat imaman. Dan jika ada sembahyang itu qasar, maka wajib pula meniatkan qasar di dalam takbiratul ihram, serta yang tiga perkara, iaitu qasar, ta'arud, ta'yin. Jadi kalau orang yang nak mengqasarkan sembahyang sama ada qasar zuhur, asar, isyak, maka wajib niat qasar dalam takbiratul ihram. Tak boleh sebelum, tak boleh selepas. Adapun jamak boleh. Kalau jamak takdim, dia boleh niat pada sembahyang yang pertama, iaitu zuhur ataupun maghrib. Daripada mula takbir sampai hampir salam, dia boleh niat jamak. Jadi kalau dia tidak niat jamak ketika takbiratul ihram pun tak ada masalah. Dia boleh niat jamak pada bila masa, selama mana belum habis lagi sembahyang. Kalau jamak takhir pula, ini pun sebut dah minggu lepas, ulang balik lah. Jamak takhir pula, dia perlu niat pada awal waktu. Aku nak jamak di waktu kedua. Selesai lah. Jadi bila masuk waktu yang kedua, kita pun sembahyang, tak payah niat jamak dah, kerana niat dah waktu pertama. Kita hanya niat qasar saja kalau nak qasar. Iaitu tiga perkara. Pertamanya qasar. Arti qasad menyahaja berbuat sembahyang, nokta. Tu qasad usolli. Keduanya ta'arud. Arti ta'arud menyatakan fardu. Kalau sunat, kalau sembahyang sunat saja sebut sunat. Kalau fardu, dalam sembahyang fardu khilaf ulama, pandangan mu'tamad wajib. Ketiganya ta'yin. Arti ta'yin menentukan waktunya, waktu sembahyang, seperti zuhur atau asar atau lainnya, lain daripada yang tersebut daripada zuhur ataupun asar. Maka apabila berkehendaklah seorang, yakni oleh seorang, akan sembahyang zuhur, umpama zuhur, hendaklah, jawab bagi apabila, hendaklah dihadirkan di dalam hatinya, hati seorang tu sebelum takbiratul ihram. Ni dari sudut sunat lafaz niat.
menyahaja berbuat sembahyang. Noktah situ. Jadi sebelum dia takbiratul ihram, dia pun hadirkan dalam hati dia, dia panggil istihdar. Istihdar ni pun ada dua, istihdar hakiki, istihdar urfi, macam muqaranah juga. Kalau istihdar hakiki, mana dia hadirkan dalam hati setiap benda yang ada dalam sembahyang. Rokoknya, sujudnya, tasyahudnya, dia ingat habis lah sebelum nak sembahyang tu. Dia istihdar, dia hadirkan dalam hati rukun-rukun sembahyang secara tafsil. Adapun muqaranah, adapun istihdar urfi, dia hanya ingat sembahyang secara umum lah. Sembahyang, okey aku nak sembahyang, habis tu ya. Jadi ada dua lah boleh pilih mana-mana satu. Tu. Setelah hadirlah yang demikian itu, demikian apa? Demikian sembahyang, demikian menyahaja berbuat sembahyang tu, mengatalah dia Allahu Akbar. Ni takbiratul ihram. Kita pun dah bahas dah, tak payah urai panjang. Dan jangan lalai daripada mengingatkan yang demikian itu, demikian niat, mulai daripada alif Allah hingga ra akbar. Ni dia panggil apa? Muqaranah hakikiyah ataupun kamaliyah, saya dia sebut juga. Muqaranah hakikiyah, daripada alif sampai ra niat. Dia niat, ingat niat tu ketika alif sampai ra. Kalau sebahagian saya bertakbir ingat niat, lain pada tu lagha, hak tu muqaranah urfiyah. Inilah rupa muqaranah kamaliyah. Alif tu mungkin tambahlah, kamaliyah, sempurna ataupun hakikiyah, yang diperpegangi oleh Syekh Ibnu Hajar dan Syekh Ramli, pandangan mu'tamad ni, dan Imam Nawawi dan Syekhul Islam, yakni Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Itulah Syekhul Islam dalam fiqh mazhab Syafi'i, Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, dan lainnya, lain daripada tersebut di dalam Tuhfah, yakni Tuhfatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj karangan Imam Ibnu Hajar, dan Nihayah, iaitu Nihayatul Muhtaj ila Syarhil Minhaj karangan Syekh Ramli, dan Minhaj, iaitu Minhajul Talibin wa Umdatul Muftin karangan Imam Nawawi, dan Fathul Wahhab, iaitu Fathul Wahhab syarah Manhajul Tullab, bukan Fathul Wahhab syarah kepada Tahrir, bukan. Dua-dua tu milik Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Syarah Tahrir itu terbaru cetak 2024. Dan Mufti, Mufti ni wallahu a'lam, Mufti apa ni? kitab yang bernama Al-Mufti, wallahu a'lam. Al-Mufti wal Mustafti ke lagu mana, wallahu a'lam. Dan lainnya, lain daripada yang tersebut itu. Doktor, adapun jika lalai ia seorang pada mengikut yang tersebut itu, seperti kata nyonya seorang dengan lidah nyonya seorang, kata Allahu Akbar, dan yakni padahal, wawul hal, padahal tiada ingat hatinya hati seorang akan yang tersebut itu, iaitu qasak ta'aruf ta'in, maka tiadalah sah takbir. Tak sah, dia tak niat langsung, tak ada ingat langsung ketika takbir itu, qasak ta'aruf ta'in, tak ada. Tidak sah, dia tidak muqaranatul niyah. Tapi dalam kitab Hasyiah I'anatul Talibin sebut, bagi orang yang was-was, kalau nak muqaranah niat dengan takbir menyebabkan dia was-was, maka boleh taklid mazhab Hanafi untuk dia niat sebelum daripada masuk sembahyang untuk dia. Kerana sembahyang ni ibadat. Ibadat ni patutnya mudah jadi payah. Jadi kalau seseorang itu dengan sebab niat di luar sembahyang boleh jadi yakin dan tak was-was dalam sembahyang, boleh dia bertaklid dalam mazhab Hanafi. Tu kata dalam kitab I'anatul Talibin ala Fathil Mu'in. Dan sembahyangnya sembahyang seorang, tak sah juga sembahyang. Bila takbir itu satu rukun daripada sembahyang tidak sah, maka sembahyang pun tidak sah, kerana ketiadaan niat yang satu dari rukun sembahyang di dalam takbiratul ihram. Ketiadaan niat yang satu dari rukun sembahyang di dalam takbiratul ihram. Jadi dia ada muqaranah niat dengan istihdar. Istihdar tu tadi kita sebutlah. Kalau istihdar tu tafsili, ingat habis lah sebelum sembahyang tu. Sebelum takbir tu ingat habis rokok, sujud apa semua tu. Tu tafsir ya. Kalau muqaranah urfi, kalau istihdar urfi, dia ingat sembahyang secara ijmali lah, sembahyang, aku nak sembahyang. Selesai. Tu takbir, Allahu Akbar, masuk niat, selesai. Kalau tak ada, maka tidak sah.
Dan demikian lagi jika dikata nyonya seorang dengan lidah nyonya seorang Allahu Akbar, dan ingat hatinya, yakni ingat oleh seseorang dalam hatinya, hati seorang Allahu Akbar juga. Dia takbir Allahu Akbar, dalam hati tak ada niat, dia tulis pula Allahu Akbar. Dalam hati dia ingat pula Allahu Akbar. Satu, atau dihadirkan dalam hatinya hati seorang yang maha besar. Sama lah bahasa Melayu. Itu pun tiada sah juga sembahyangnya itu. Tak sah juga sebab tidak hadir niat. Dia hadir takbir. Buat apa? Orang suruh hadir niat, dia pergi hadir takbir. Kerana ketiadaan niat di dalam takbir. Noktah. Inilah niat takbir sembahyang fardu. Habis. Adapun jika ada sembahyang itu sunat yang berwaktu. Kalaulah sembahyang tersebut sembahyang sunat berwaktu, seperti duha, isyraq, qabliyah, ba'diyah, ada waktu sembahyang hari raya, atau yang bersebab seperti sebab berwudu, sebab masuk masjid, bersebab tu istikharah, hajat, maka wajiblah di dalam takbiratul ihram itu dua perkara. Pertamanya qasad, artinya arti qasad menyahaja berbuat sembahyang, usolli. Keduanya ta'yin, artinya arti ta'yin menentukan waktunya waktu sembahyang, atau sebabnya sebab sembahyang sunat itu berlaku. Dia panggil sembahyang sunat bersebab dengan sembahyang sunat berwaktu. Jadi kalau contoh sembahyang sunat berwaktu, sembahyang duha, jadi kena ta'inlah duha, usalli duha. Tak payah kata sunat pun tak apa, kerana itu sunat. Kalau sebut lagi baguslah. Kalau niat adalah hati sunat dan duha, lebih baik. Sembahyang duha selesai. Kalau qabliyah ba'diyah, kena ta'in qabliyatan ba'diyatan. Kalau tidak ada ba'diyah dengan qabliyah, seperti asar dan subuh, sunnatus subhi, ataupun subhi saja pun boleh. Sebab sunat itu tidak wajib dilafazkan. Kalau dilafazkan fardhu subhi, makna itu tertuju kepada sembahyang fardu subuh. Kalau tidak menyebutkan fardhu subhi, bahkan sebut usalli subha saja, itu tertuju kepada sembahyang sunat subuh. Jadi niat itu membezakan antara ibadah dan adat, dan niat itu membezakan antara yang wajib dan yang sunat. Dan untuk sembahyang qabliyah dengan ba'diyah tu, dia terbahagi kepada sunat muakkad dengan sunat ghairu muakkad. Lafaz muakkad tak perlu hadir dalam hati. Sunat muakkad tak payah, sunat sudahlah. Tunggu kalau nak buat. Tidak perlu ta'in muakkad ke tidak muakkad, tak payah. Tu. Sebab kita kan kalau sembahyang zuhur 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sebelum asar. Selepas asar, dah 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat selepas asar, selepas zuhur, ataupun 4 rakaat sebelum asar. 4 rakaat sebelum asar ghairu muakkad. 4 rakaat tu ghairu muakkad berlaku. Jadi kena tak kita sebut usalli sunnatul asr ghairu muakkad, tak payah. Tu. Kemudian kata musannif rahimahullah, begitu juga sembahyang zuhur 4 rakaat sebelum, 4 rakaat selepas. 2 rakaat sebelum dengan 2 rakaat selepas tu muakkad, dan 2 rakaat sebelum dan selepas juga ada ghairu muakkad. Jadi mungkin kita nak kata, aku nak sembahyang hak pertama ni ghairu muakkad dulu. Kita pun niat ghairu muakkad, tak payah. Terus saja usalli dhuhra ba'diyatan ataupun qabliyatan. Lepas tu apa lagi? Jadi kalau untuk sembahyang sunat Aidil Fitri ataupun sembahyang sunat Aidil Adha, dia kena ta'in fitri ke adha. Tak memadai usallil Aid, tak memadai. Kerana Aid itu ada dua, Aid Fitri, Aid Adha. Walaupun Imam Izzuddin Abdus Salam radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan sah walaupun dia niat usallil Aid. Cuma menurut pandangan mu'tamad mazhab Syafi'i tidak sah, kerana Aid itu terbahagi kepada dua. Pertamanya Aidul Adha, yang keduanya Aidil Fitri. Begitu juga dalam sembahyang gerhana bulan dengan gerhana matahari. Kena nyatakan asyams ke al-qamar. Kalau dari sudut tertukar kusuf dengan khusuf, tu boleh tahan lagi. Sebab ada makna muradif, kusuf dengan khusuf. Kena ta'in pula asyams ke al-qamar.
Jadi asyams matahari, al-qamar bulan. Tapi kalau kita sudah ta'idah al-khusuf contohnya kepada gerhana matahari, al-khusuf kepada gerhana bulan, selesai. Begitu juga niat sembahyang sunat qabliyah dan ba'diyah Jumaat, sama juga qabliyatan ba'diyatan. Kalau untuk sembahyang witir, sembahyang witir. Kalau untuk sembahyang witir, apa nama tu? Kalau sembahyang witir, sunatnya perlu niat untuk sembahyang sunat witir ni, walaupun bukan pada rakaat terakhir. Kita boleh niat sunnatul witri, boleh. Usalli sunnatal witri raka'ataini lillahi ta'ala, walaupun bukan berada rakaat terakhir. Bila kata walaupun ni makna ada ghayatul liraddi. Ni dalam kitab Busyra Karim. Sebab apa? Sebab ada ulama tak setuju bukan sunnatul witri tapi muqaddimatul witri. Jadi kitab Busyra Karim kita ni kata sunat perlu niat ketika sembahyang witir itu sunat witir walaupun bukan pada rakaat terakhir, ataupun niat muqaddimatul witri, muqaddimah witir. Sebab witir itu ganjil, sedangkan kita nak sembahyang 2 rakaat yang bukan ganjil. Ataupun dia niat salatal laili fi salatal laili, usalli sunnata salatil laili, pun boleh juga terkena pada witir, tapi usalli sunnata salatil lail itu pada selain rakaat terakhir. Kena boleh niat pada selain rakaat terakhir. Adapun rakaat terakhir perlu juga niat witir. Tu kalau sembahyang witir 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat. Kalau untuk 2 rakaat boleh salli sunnatal witri, tapi ada khilaf. Boleh juga muqaddimatul witri sebab dia muqaddimah pada witir, dan boleh juga salatal lail. Tapi kalau mari kat ganjil tu 1 rakaat tu, boleh niat usalli sunnatul witri, boleh niat usalli sunnatul witri. Salatul lail tak boleh lah, sebab dia salatul lail hanya berniat ketika selain daripada rakaat yang terakhir. Kalau muqaddimah witir, nak muqaddimah apa? Hak itulah witirnya. Muqaddimah apa lagi? Kena ta'in elok sembahyang witir. Okey, habis. Kemudian cuma dia tambah lagi kitab kita ni, lebih utamanya kalau kita sembahyang lebih daripada 2 rakaat. Untuk 2 rakaat tu kita niat raka'ataini minal witri. Usalli raka'ataini minal witri. Ataupun usalli muqaddimatal witri pun boleh. Cuma aula pun ada usalli raka'ataini minal witri. Sahaja aku sembahyang 2 rakaat daripada witir. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, bahkan sebahagian ulama kata wajib niat raka'ataini minal witri. Batu kata ulama sebab ada khilaf wajib ke tak. Kalau 2 rakaat tu dia niat raka'ataini minal witri. Sebab kalau kata usalli sunnatul witri, witri ni ganjil, sedangkan kita nak sembahyang 2 rakaat. Gitu ya isu dia. Allah. Jadi habis selesai. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, jika adalah sembahyang itu sunat yang tiada berwaktu dan tiada bersebab. Apa tu? Sunat mutlak. Iaitu sunat tu yang dinamai sembahyang sunat mutlak. Sembahyang sunat mutlak. Kalau sembahyang sunat mutlak tidak perlu qaid dengan waktu, tidak perlu qaid ta'yin. Tidak ada ta'yin, tidak ada ta'arud. Terus usalli, selesai. Itu dia panggil sembahyang sunat mutlak. Ada dia panggil sembahyang sunat bersebab yang macam mutlak, iaitu antaranya tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid dia seumpama sembahyang sunat mutlak walaupun dia ada sebab. Sebabnya terdahulu, iaitu masuk masjid baru sembahyang. Tapi dia dikategorikan seumpama sembahyang mutlak. Sebab apa? Sebab kalau orang masuk masjid, dia pergi sembahyang selain tahiyatul masjid, dikira dah tahiyatul masjid walaupun dia tak niat tahiyatul masjid. Cuma pahala khas tu lainlah kalau dia niat. Pahala khas tu mungkin tak akan dapat dengan sebab dia niat secara khusus. Cuma dapat dah tahiyatul masjid walaupun dia tak niat tahiyatul masjid.
Kalau dia mari masjid, kita Al-Majmu' Syarah Muhadzab sebut, kalau dia mari masjid, orang dah sembahyang fardu dah, dia tak sembahyang lagi tahiyatul masjid, dia sembahyang terus sembahyang fardu bersama tu imam, di situlah tahiyatul masjidnya. Antara yang lain sembahyang sunat yang bersebab tapi macam sembahyang sunat mutlak ialah sembahyang sunat berwudu. Sembahyang sunat berwudu, sembahyang sunat istikharah, sembahyang sunat tawaf, sembahyang sunat zawal. Zawal ni sebelum masuk zuhur. Ada satu sembahyang sunat dia panggil sembahyang sunat zawal. Sembahyang sunat qudum. Qudum ni sampai daripada musafir. Tu ada juga sampai ke pergi qudum? Sampai kan? Sampai. Ada sembahyang sunat keluar daripada rumah untuk musafir, sembahyang sunat. Tu semua sembahyang sunat yang menyerupai mutlak. Bila kata sembahyang sunat yang menyerupai mutlak, sama juga satu lagi sembahyang hajat. Jadi tahiyatul masjid, sembahyang sunat wudu, istikharah, sembahyang tawaf, sembahyang zawal, sembahyang qudum daripada safar, sembahyang keluar daripada rumah untuk safar, sembahyang hajat, itu semua menyerupai sembahyang mutlak. Maka dia perlu qasad. Dia perlu qasad lah untuk melaksanakan sembahyang, untuk membezakan yang selainnya. Tetapi yang kita kata seumpama sembahyang sunat mutlak tadi tu bermaksud, kata lainnya dia boleh gabung sembahyang tu dengan sembahyang lain. Sembahyang yang kita sebut tadi, tahiyatul masjid, sunat wudu, istikharah, tawaf, zawal, qudum, keluar daripada rumah, hajat, itu semua boleh gabung dalam satu sembahyang. Sembahyang yang tak boleh gabung ialah sembahyang fardu dengan fardu, ataupun sunat yang maqsudah dia panggil, sembahyang sunat yang ada ta'yin. Itu tak boleh. Sembahyang sunat duha dengan sembahyang sunat qabliyah, tak boleh. Tapi sembahyang sunat duha dengan tahiyatul masjid boleh. Sembahyang sunat duha, tahiyatul masjid, wudu boleh. Dia panggil sendirian berhad. Kalau ta'yin ni sembahyang yang sendirian berhad. Jadi itulah dalam sebut kitab Usyul Karim, sembahyang sunat wudu dan semua yang kita sebut tadi masuk dalam sembahyang fardu ataupun sembahyang sunat, walaupun kita tak niat sembahyang tu, masuk dah. Masuk dah. Apa maksud masuk dah? Maksudnya gugur tuntutan sembahyang tersebut. Dapat pahala tak sembahyang tu? Khilaf. Sekarang kita sembahyang sunat qabliyah, kita ambil wudu, kita nak sembahyang lah, sembahyang wudu, tapi kita tak niat sembahyang wudu, boleh tak? Boleh. Boleh tak? Boleh. Boleh dari sudut mana? Gugur tuntutan sembahyang sunat wudu. Diberi pahala tak sembahyang sunat wudu? Khilaf. Sebabkan kita tak niat, khilaf. Syekh Rabi rahimahullahu ta'ala kata dapat pahala juga. Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala kata tak dapat pahala, kecuali kalau dia niat secara ta'in. Tapi nisbah gugur tuntutan tak ada khilaf, memang gugur tuntutan sunat atas dia. Cuma dapat pahala tak secara khusus sunat wudu, secara khusus tahiyatul masjid, itu khilaf antara Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala dengan Syekh Ar-Ramli rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Habis. Itu berkaitan dengan ta'yin. Itu disebut dalam kitab Usyul Karim. Adapun selain daripada sembahyang yang disebut tu tak boleh gabung, tidak sah, kerana menggabungkan dua sembahyang fardu ataupun dua sembahyang sunat yang maqsudah, ataupun antara sembahyang fardu dengan sembahyang sunat yang maqsudah, itu membatalkan sembahyang. Tak kira dia tak boleh tak boleh masuk. Ibarat tanwin dengan alif lam, tak boleh masuk. Kalau masuk dua-dua tak jadi belaka. Tu. Kemudian maka wajiblah di dalam takbiratul ihram satu perkara jua, iaitu satu perkara tu qasad. Arti qasad menyahaja sembahyang sahaja. Tu ya. Usolli menyahaja sembahyang tu ya. Usolli tu.
Tetapi sembahyang itu, ni yang kita sebut tadi ni. Entah ni. Jika sembahyang itu, jika ada ia sembahyang bersebab sekalipun. Bersebab mana? Hak tadi, tahiyatul masjid, sunat wudu, zawal, qudum, hak tu lah. Masuk situ kan. Walaupun bersebab sekalipun, tapi ada yang macam sembahyang mutlak. Hak yang kita sebut tadi. Maka tiadalah wajib di dalam takbirnya takbir seorang ta'yin. Artinya, arti ta'yin menentukan sebabnya, sebab bagi sembahyang. Sebab dia punya sebab sembahyang tu macam sembahyang mutlak. Bukan sunat maksudah, sunat ghairu maksudah dia panggil. Hanyalah yang wajib itu qasak jua, iaitu seperti sembahyang sunat tahiyatul masjid, dan sembahyang sunat ihram, dan sembahyang sunat istikharah, dan sembahyang sunat dan tulang 2 kali, dan sembahyang sunat tawaf, dan sembahyang sunat wudu. Semua tu lah. Lalu tambah ada lagi kita sebut tadi tu, banyak tu. Maka tiada wajib di dalam takbirnya takbir seorang, hanyalah qasak. Arti qasak berbuat sembahyang jua. Apa maksudnya? Kalau dia tak qasak ta'yin pun gugur tuntutan sunat dia, dapat pahala ke tak? Tentang fadilat ataupun sembahyang tersebut secara khas khilaf. Syekh Ramli dapat, Syekh Ibn Hajar tak dapat. Dan tiada wajiblah ta'yin, iaitu ta'yin masjid, tahiyatul masjid ke, wudu ke, tak wajib. Dan jika ada ia sembahyang tersebut tadi bersebab sekalipun. Kalau tahiyatul masjid sebab dahulu, sunat wudu sebab dahulu, istikharah sebab kemudian, sembahyang hajat sebab kemudian. Adapun sebabnya, adapun sebabnya, nya tu kena kepada diwajibkan. Nya tu seolah-olah dhamirul hal wa sya'an. Dan adapun sebab diwajibkan qasak di dalam takbir ini itu, maka iaitu sebab tu supaya membezakan daripada pekerjaan adat, iaitu adat dengan ibadat. Dan sebabnya diwajibkan, sebabnya nya tu dhamirul hal wa sya'an, diwajibkan ta'arud. Artinya, arti ta'arud meniatkan fardu itu supaya membezakan daripada sembahyang sunat. Dan sebabnya nya dhamirul hal wa sya'an, diwajibkan ta'yin. Artinya, arti ta'yin menentukan waktunya waktu sembahyang, atau sebabnya sebab sembahyang yang tertentu supaya membezakan daripada yang lainnya, atau sebabnya sebab sembahyang yang lain. Faham? Ala kulli hal, tiga-tiga ni niat. Nak kata niat ni beza dengan adat tu ya. Cuma dia bahagi sikit lah. Usolli tu nak bezakan dengan adat. Sebab pergerakan gini boleh jadi kita bergerak saja. Ada gerak apa ni? Saja sesat. Lepas tu ta'arud pula untuk bezakan dengan sunat. Ta'yin pula untuk beza dengan sembahyang sebab lain. Wallahu a'lamu bis-shawabi wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Dia wallahu a'lam tapi tak habis lagi. Tak panjang lagi. Wallahu, dan bermula Allah mubtada, a'lamu khabar, maha mengetahui. Terjemah a'lamu, maha mengetahui, bukannya lebih mengetahui, kerana ismu tafdil laisa ala babih. Ia isim tafdil tapi bukan pada bab tafdil, bukan. Tafdil ni bila kata isim tafdil ada afdal, ada mafdul. Kalau kita kata lebih mengetahui, siapakah yang mengetahui? Oh, kita mengetahui, Allah lebih mengetahui. Mana sabit pengetahuan bagi kita ni sebab Allah. Itu tak layak bagi Allah Ta'ala. Nisbah Allah Ta'ala dengan ilmu kita jahil belaka. Sama ada ilmu nazari, ilmu kasbi, ilmu badihi, ilmu daruri, jahil di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni baca saja ni, tak ada apa dah ni. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bagi rehat sikitlah. Bahas gila-gila babi ni, dia bubuh pula hadis sikit. Cuma hadis-hadis ni kita tak sempat cek dari sudut takhrij, kena cek semula. Kita kena pastikan juga setiap hadis yang ada dalam kitab-kitab kita ni kena tahu riwayat siapa. Cuma kita tak sempat cari. Kita baca je lah Barang siapa hendak tidur jika belum membaca Quran 30 juzuk, jangan engkau tidur. Siapa dulu? Jangan tak habis baca. Tak habis baca, habis aku dah susah aku. Jangan-jangan ni haram ni. Sudah. Maka bacalah olehmu akan Fatihah 3 kali. Maka serasi membaca Quran 30 juzuk. Sama. Serasi ni sama. Menyamai.
Baca Fatihah 3 kali menyamai 30 juzuk. Kita kata dah, hadis-hadis begini kebiasaannya hadis dhaif lah. Cuma kena pastikan sama ada dhaif ke ataupun hasan ke ataupun bahkan maudhu'. Boleh jadi. Tu kena cek semula yang kita tak dan cek. Maka habis, barang siapa hendak tidur jika belum perang sabilillah. Bukan suruh perang tidur ni. Jangan engkau tidur. Sudah, jangan tidur kena pergi perang Palestin dulu. Bukan. Maka bacalah olehmu qul huwallahu ahad 3 kali. Maka serasilah perang sabilillah. Sama macam perang sabilillah. Biasa yang kita dengarnya 3 kul ni menyamai 30 juzuk. Sebab surah Al-Ikhlas ni suratul tauhid. Suratul tauhid. Ilmu dalam tonggak dalam Islam, ilmu tonggak dalam Islam 3: tauhid, tasawuf, fiqh. Jadi suratul Ikhlas berkaitan tauhid semata-mata, dia 1/3. Jadi 1/3 Quran. Barang siapa hendak tidur jika belum memerdekakan hamba 40 orang, jangan engkau tidur. Nak kata apa ni, nak suruh beramal lah sebelum tidur, baca lah benda ni. Tu ya. Ada pun fadilat tu kena cek mula lah betul ke tak. Maka bacalah olehmu selawat 3 kali. Maka serasilah memerdekakan hamba 40 orang. Sama macam 40 orang merdeka hamba. Maka barang siapa hendak tidur jika belum memberi makan segala mukminin, segala orang yang beriman, maka jangan engkau tidur. Maka bacalah olehmu Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat. Wahai Tuhan, ampunilah dosa aku, ampunilah oleh engkau akan segala orang Islam, orang mukmin, wal mu'minati, dan segala orang perempuan mukmin, wal muslimina, orang Islam lelaki, wal muslimati, orang Islam perempuan. 3 kali. Boleh beramal ni. Beramal boleh, tapi di sebuah status hadis kena cek semula. Sebab kalau dia tu hadis sungguh, bolehlah i'tiqad fadilat dia. Tapi kalau dia bukan hadis, tak boleh i'tiqad fadilat dia, boleh beramal je lah. Baca tu. Maka serasilah memberi makan segala mukminin. Noktah. Barang siapa hendak tidur jika belum naik haji, sudah, jangan engkau tidur. Sudah, dia main situ, dia tak baca habis, dia suruh naik haji duduk. Orang pergi Mekah pun tak ada tidur lagi, suruh buat haji. Haji ke mana setahun sekali. Maka bacalah olehmu akan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 3 kali. Maka serasi, yakni menyerupailah naik haji, sama macam naik haji. Dan diceritakan daripada Sayyiduna Anas radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, barang siapa membaca pada pagi-pagi atau petang-petang, Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallahu la ilaha illa anta wa anna muhammadan abduka wa rasuluk 4 kali, maka dimerdekakan Allah Ta'ala akan dia, akan seorang daripada api neraka. Kalau ada hadis macam ni sekalipun, bukan bermaksud kalau kita semayang tak semayang, lepas dah, bukan. Dapat fadilat ni, yakni selepas kita melaksanakan kefarduan yang tahapnya fardu ain atas kita, baru dapat fadilat ni. Seperti semayang sunat wuduk yang diamalkan oleh Bilal, Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu, dapat masuk syurga, sungguh, tapi sebab dia lepas kewajipan fardu ain. Dia kita kewajipan fardu ain tak lepas lagi, tiba-tiba nak syurga. Habis lagu tu. Antara kewajipan semayang, puasa, umrah dan haji bagi berkemampuan, zakat, belajar ilmu fardu ain, itu semua fardu. Barang siapa membaca pada subuh hari sebelumnya, sembahyang subuh sebelumnya seorang sembahyang subuh, astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali, maka mengampunilah Allah Ta'ala akan segala dosanya, dosa seorang, yakni dosa kecil. Dan jikalau adalah dosanya itu seumpama buih air laut di lautan sekalipun. Noktah. Intaha bidayah. Boleh cek bidayah apa ni? Bidayah luar kan? Bidayah itu hidayah mungkin. Mungkin bidayah itu hidayah, kita boleh cari. Ada hadis ni dalam bidayah itu hidayah. Sebab dalam kitab-kitab kita, dalam kitab Jawi kita ni, kalau dalam bab tasawuf amal-amalan, banyak ambil Ihya Ulumuddin dengan bidayah itu hidayah ya. Bidayah itu hidayah tu lebih kurang macam hidayah itu salikin, amalan harian. Dia tasawuf dari sudut amalan. Habis. Faidatun, ay hadhihi faidatun, bermula ini satu faedah.
Rukun 13. Faedah betul tak? Rukun 13. Oh, rukun sembahyang kita pun dah bahas habis dah. Jadi kita baca dah. Habis dah baca rukun 13. Sekali dia ulang lagi rukun 13 di belakang tu. Pertamanya niat. Oh, tapi ni dia bahas kot lain. Ni kata faedah. Faedah rukun 13. Jadi kita bacalah apa faedah rukun sembahyang tu 13. Pertama, niat. Itu memeliharakan tubuh daripada dunia datang pada akhirat di dalam kuburnya kubur seorang. Niat tu. Sebab kita berada di luar sembahyang alam ghaflah. Masuk sembahyang alam berserta dengan Allah Ta'ala. Bukan Allah Ta'ala ada situ. Mana kita berbicara dan berkalam dengan Allah Ta'ala melalui zikir, doa dan Quran. 3 tu. Syarah Syekh Mahalli Al-Imam Al-Mahalli rahimahullah sebut dalam Kanzur Raghibin ala Minhajul Talibin, semua percakapan dengan sengaja itu batal dalam sembahyang kecuali 3: zikir, doa, Quran. Kemudian keduanya berdiri betul, itu meluaskan tempat di dalam kuburnya kubur seorang. Ni dia panggil faedah-faedah sir lah, faedah-faedah yang mungkin disebutkan oleh para ulama, dan ni bukan hadis lah, disebutkan oleh para ulama hikmah di sebalik 13 rukun tersebut. Ketiganya takbiratul ihram, itu akan pelita di dalam kuburnya kubur seorang yang amat terang. Lagi pula perhiasan di dalam kuburnya kubur seorang. Itu takbir. Allahu Akbar. Bila takbir, kita sunat angkat tangan begini. Kerana apa? Isyarat kepada tolak belakang dunia. Kita tolak dunia di belakang dan sedang menghadap akhirat, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Keempatnya Fatihah, itu akan pakaiannya pakaian seorang yang indah-indah di dalam kuburnya kubur seorang. Kelimanya rokok, itu akan tikar seorang di dalam kuburnya kubur seorang. Dahsyat ni. Keenam daripada 13, i'tidal, itu akan memberi air telaga Kautsar di dalam kuburnya kubur seorang. Dia telaga Haud Nabi sallallahu alaihi wasallam berlaku khilaf di kalangan ulama, ada 2 ataupun 1. Pandangan Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala ada 2, sebelum sirat, selepas sirat. Pandangan yang kata 1 khilaf juga, sebelum sirat atau selepas sirat. Cuma pandangan yang mengatakan selepas sirat ditolak. Sebab orang yang meminum air telaga Kautsar ataupun telaga Haud Nabi sallallahu alaihi wasallam di kalangan orang mukmin, sama ada yang berdosa ataupun tidak berdosa, yang berdosa akan minum dulu kemudian masuk neraka dan dia tidak akan dibakar tempat laluan telaga Haud tersebut. Minuman itu menghilangkan dahaga. Jadi orang mukmin tidak akan berasa dahaga di dalam neraka. Itu pandangan yang sahih. Pandangan yang sahih. Ada pandangan mengatakan dia masuk dalam neraka, dahaga juga. Lepas keluar daripada syurga, baru dia minum telaga Kautsar dan masuk syurga. Jadi khilaf. Pandangan yang sahih, dia minum dulu dan dia masuk neraka, wal'iyadzubillah, dalam keadaan tidak dibakar tempat laluan air telaga Haud Nabi SAW dengan neraka. Gitu Ketujuhnya sujud. Mana? Di dalam kuburnya. Ketujuh sujud, itu akan memagari titian sirat al-mustaqim di dalam kuburnya kubur seorang. Kedelapannya duduk seorang antara 2 sujud, itu akan memberi naung panji-panji Nabi kita di dalam kuburnya kubur seorang. Dia panji ada nanti di akhirat, di padang mauqif ada panji. Panji ni lebih kurang macam bendera perang tu lah. Panji ni ada panji sahabat, ada tabi'in. Dalam mazhab Syafi'i, kalau sahabat tu murtad kemudian dia masuk Islam semula, maka title sahabat tetap ada, kembali semula. Sebab apa? Antara faedahnya, dia akan masuk di bawah panji orang yang bernama sahabat, panji sahabat Nabi SAW di akhirat nanti. Adapun mazhab Malikiyah mengatakan bila sahabat itu murtad, maka tidak akan kembali title sahabat selama-lamanya. Khilaf ulama antara mazhab Maliki dengan mazhab Syafi'i berkaitan dengan title sahabat masih kekal ataupun masih kembali ataupun hilang bila dia murtad masuk Islam semula. Kesembilannya duduk yang kemudian antara 2 sujud akhir. Mana?
Kesembilannya duduk yang kemudian, yakni selepas antara dua sujud akhir. Okey. Cepat lihat ayat dia tu. Ya. Ini duduk apa ni? Duduk antara dua sujud lah ni. Betul lah. Tapi kenapa tambah akhir? Jadi lepas sebelum tu dia kata sujud. Lepas tu duduk antara dua sujud tu ada tu. Lepas tu kesembilan duduk yang kemudian antara dua sujud akhir. Apa dia tu? Duduk antara dua sujud. Lepas tu duduk yang kemudian antara dua sujud akhir. Duduk apa? Dah istirahat rukun ke? Tasyahud akhir lepas tu. Ke-10 tahiyat akhir. Okey kan, duduk. Betul-betul. Kalau tahiyat akhir tu bacaan dia. Mungkin boleh jadi gitu di bahagi itu. Betul lah. Yang kesembilannya duduk yang kemudian, yakni selepas antara dua sujud akhir. Kalau dia kata gini lagi bagus lah. Duduk yang akhir kemudian antara dua sujud. Boleh kok gitu. Yang ini duduk tasyahud akhir. Itu akan kenderaan seorang tu di padang mahsyar, di dalam kuburnya, dalam kubur seorang. Nanti di padang mahsyar ada orang berjalan, ada orang ada kenderaan. Ada kenderaan dengan bukan dengan mutu lah. Dengan binatang al-an'am, hasil daripada dikorban waktu dia hidup. Kalau di sirat pula ada yang berkenderaan juga, ada yang tidak berkenderaan. Yang tidak berkenderaan ada tahap kelajuan pula. Ada yang sekelip mata memandang, ada yang laju macam kilat, ada yang laju macam angin taufan, ada yang berjalan, ada yang berlari, ada yang menunggang kuda, ada yang macam burung, ada yang mengesok, dan ada yang menumpang masjid-masjid dan surau-surau ketika mereka sembahyang di atas dunia untuk meniti sirat. Itu disebut dalam Hasyiah Asy-Syarqawi 'ala al-Hidi. Tu ke-10-nya tahiyat akhir, yakni bacaan tahiyat akhir. Itu penjawab seorang soal mungkar dan nakir di dalam kuburnya, kubur seorang. At-tahiyyatu itu kita ta'zimkan Tuhan. At-tahiyyatu lillah. At-tahiyyat bermakna at-ta'zimatu. Mengagungkan Tuhan. Ke-11-nya salawat. Itu akan dinding api neraka di dalam kuburnya, kubur seorang. Ke-12 salam. Itu memasukkan diri seorang ke dalam syurga di dalam kuburnya, kubur seorang. Salam. Masuk. Mana? Kalau orang yang berada di alam kubur, alam barzakh, mereka akan dapat merasai lubang-lubang syurga, lubang-lubang neraka. Bukannya syurga secara direct, bukannya neraka secara direct lagi. Lubang-lubang pintu neraka telah buka, lubang-lubang pintu syurga telah mereka nampak, supaya mereka lebih berasa tak sabar untuk masuk syurga. Hak yang ahli neraka pula berasa tak mau masuk neraka. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, ke-12-nya salam habis. Kemudian ke-13 tertib itu akan pertemuan lawan Tuhannya. Ke-13 tertib itu akan pertemuan lawan Tuhannya, Tuhan seorang di dalam kuburnya, kubur seorang. Apa tu? Pertemuan lawan Tuhannya di dalam kuburnya. Pertemuan lawan. Ni tak faham ni apa benda ni. Pertemuan lawan Tuhannya di dalam kuburnya. Pertemuan lawan Tuhannya. Lawan tu maksud apa tu? Bahasa dia ni. Pertemuan lawan Tuhannya di dalam kuburnya. Tak faham perkataan lawan. Perkataan lawan tu tak faham apa dia maksud tu. Pertemuan lawan Tuhannya, Tuhan seorang di dalam kuburnya, kubur seorang. Tak tahu tu apa benda tu. Kena tengok semula apa benda tu. Biasanya bincang dalam bab faedah rukun sembahyang ni dalam bab kitab-kitab tasawuf lah. Tak ada kitab fiqh. Tak fiqh jarang bahas begini. Kitab-kitab tasawuf okey. Kitab-kitab tasawuf pula, kitab tasawuf yang betul-betul orang panggil mencari rahsia-rahsia di sebalik perbuatan tu lah.
Cumanya semua benda yang disebutkan ni boleh jadi tak dapat dengan sebab dia buat dosa. Dia buat dosa yang tidak diampuni Allah Ta'ala, dan dia tidak bertaubat, dan Allah tidak terima taubat dia. Ataupun dia bertaubat tapi Allah tidak terima taubat dia. Ataupun dia tidak bertaubat dan Allah tidak mengampunkan dia, dia tak dapat benda-benda ni. Kerana ada benda yang menghalangi dia daripada mendapat nikmat syurga, menghalangi dia daripada mendapat kemudahan dalam menghadapi hari akhirat. Wal'iyadzubillah, maka dia tak dapat walaupun dia semayang. Semayang ni pembuka kepada pintu amalan diterima. Kalau dia tak semayang, pembuka pintu amalan tu ditutup rapat, maka mana mungkin dia akan dapat diterima amalan-amalan selain semayang, tak terima. Adapun syarat taklid itu 5 perkara. Pertamanya niat. Syarat taklid. Taklid apa ni? Taklid madhab. Supaya tidak menjadi talfiq. Talfiq ni adalah merojokkan madhab. Dia campur aduk madhab sehingga kan mencampur adukkan madhab sehingga kan menurut madhab yang ditaklid itu tak sah berlaku. Contohnya dalam bab pernikahan, biasa orang buat contoh lah. Dalam bab pernikahan, madhab Syafi'i mewajibkan ada suami, ada isteri, ada wali, ada saksi. Mazhab Hanafi hanya perlu ada saksi, suami, isteri, wali tak payah. Adapun mazhab Maliki tak perlu saksi, hanya perlu wali, suami, isteri. Jadi kalau dalam bab wali dia taklid mazhab Hanafi, dalam bab saksi dia taklid mazhab Maliki. Tinggallah 2 orang, suami isteri, mereka pun saling akad, tak sah dalam mana-mana mazhab. Mazhab Maliki pun tak sah, mazhab Hanafi pun tak sah, mazhab Syafi'i pun tak sah, tak sah. Tu dia panggil talfiq yang tak diharuskan. Talfiq yang tak diharuskan. Jadi adanya dinamanya panggil taklid. Taklid ni pula kalaulah berlaku selepas amal. Contoh, kita dah beramal dah dengan mazhab Syafi'i contohnya. Tiba-tiba kita ingat benda tu sah, umpama-umpamanya bila belanja balik tak sah. Tak sah, 20 tahun sembahyang tak sah ni. Adakah ada pendapat lain yang mengatakan sah? Ada pendapat lain yang mengatakan sah, tapi mazhab Hanafi contohnya. Adakah kita boleh bertaklid mazhab Hanafi tersebut untuk melepaskan kita daripada qada dan sahkan sembahyang kita? Jawapan dia boleh. Khilaf ulama, adakah syarat taklid itu berlaku sebelum amal atau boleh berlaku selepas amal? Khilaf. Ada yang kata sebelum amal wajib taklid. Mana kalau ternyata sebaliknya tak sah, kena wajib qada. Ada yang kata bahkan selepas beramal pun boleh juga taklid mazhab yang kata sah, kalau nak lah. Tapi kalau kata atas dasar wara', atas dasar nak menjaga agama ibadat dia qada lesat. Tu dalam bab sembahyang, bab lain pun sama. Bab lain pun sama. Dalam mazhab ni kata sah, dalam mazhab ni tak sah, boleh tak bertaklid? Boleh. Dalam kitab Hasyiah I'anatul Talibin ala Fathil Mu'in, Syekh Abu Bakar Syattar rahimahullah menukilkan pandangan dalam kitab Fatawa Ad-Dimyati, mengatakan bahawasanya untuk mazhab Syafi'i khasnya boleh bertaklid dalam pandangan mu'tamad, pandangan asah, pandangan sahih, pandangan dhaif. Selagi mana dia tidak dhaif jiddan, maka boleh beramal dengan dia. Dari sudut boleh beramal. Dari sudut nisbah mengajar, pandangan mu'tamad mazhab Syafi'i. Nisbah mengajar perlu pandangan mu'tamad mazhab Syafi'i. Nisbah beramal boleh pandangan mu'tamad muqabil asah, al-asah, as-sahih muqabil sahih. Selagi mana dia tidak dhaif jiddan, boleh beramal. Kalau dhaif jiddan apatah lagi syadz, maka tidak boleh beramal dengan dia. Kerana itu tidak ada sandaran yang cukup untuk beramal dengan dia. Okey, sekarang ni taklid pula 5 perkara. Pertamanya niat. Apa niat? Niat untuk taklid. Aku ni buat ni berdasarkan mazhab sekian-sekian. Ada? Seperti diniatkan sahaja aku taklid mengikut mazhab Imam Syafi'i yang mewajibkan pengeluaran zakat fitrah itu dengan memberi segantang bagi, yakni segantang berahlah kalau kita, bagi seorang. Masuklah aku pada mazhab itu, nokta. Tapi tak perlulah sampai tahap gini. Nawaitu kena nawaitu, tak payah nawaitu, dalam hati je niat. Kata hak ni aku ikut mazhab Syafi'i, hak ni aku ikut pandangan Syekh Ibn Hajar, hak ni aku ikut pandangan Imam Nawawi contoh. Boleh, so.
Selagi mana dia pandangan mu'tabar dalam mazhab la fiqh, maka boleh bertaklid dengan dia asalkan ada ilmu. Tu. Bahkan dalam mazhab Syafi'i sekalipun, kita mazhab Syafi'i ada menukilkan pandangan mazhab-mazhab lain untuk pengikut mazhab Syafi'i amalkan supaya memudahkan dia, bukan untuk menserabutkan dia. Baik. Kemudian dia hendaklah tadi masuklah kuat itu. Hendaklah kita anggap bahawa pada hukum zakat ini Imam Syafi'i adalah yang lebih. Ini yang kedua. Yang kedua, hendaklah kita anggap bahawa pada hukum zakat ini, zakat tu contoh je. Jadi kalau kita hasyiah dia akan sebut az-zakatu laisa biqaidin, bukan zakat saja, bahkan sembahyang, apa-apa saja ibadat. Kena anggap Imam Syafi'i adalah yang lebih baik daripada yang lainnya, yang lain daripada Imam Syafi'i. Lebih kuat, lebih teguh, lebih kukuh dalil. Boleh taklid. Atau ataupun bersamaan Imam Syafi'i dengan Imam Malik sama, Imam Syafi'i dengan Imam Hanbali, Imam Ahmad Ibn Hanbal sama, Imam Abu Hanifah sama. Yang ketiga, tiada jadi membatalkan hukum qada. Tiada jadi membatalkan hukum qada. Wallahu a'lam, pendapat yang disebut ni cumanya mungkin ginilah. Kalau dia taklid dalam mana-mana mazhab itu tidak menyebabkan kalau taklid dalam mana-mana mazhab tidak menyebabkan ibadatnya itu batal dan tidak sah pada semua mazhab, dia panggil sebagai talfiq. Cumanya secara khas ibarat tiada jadi membatalkan hukum qada ni kena tilik semula, fihi nazar, benda apa yang sebut ni. Tiada jadi membatalkan hukum qada. Apa maksud hukum qada? Kalau qada tu, kalau lagi tak fiqh secara luar, qada tu dalam bab qadi. Dalam bab qadi. Apa yang membatalkan hukum qada tu? Tu kena perjelas lah tu. Apa benda ibarat yang dia nak sebut tu tak jelas. Hasyiah pun tak ada, syarah pun tak ada, jadi payah, bayar. Jadi taklidlah mazhab mana-mana, pendapat mana-mana, asalkan tidak dhaif jiddan dan tidak sampai talfiq mazhab, yang mana kalau kita taklid mazhab tu, mazhab ni menyebabkan semua mazhab tak sah belaka yang benda yang kita buat tu, tak boleh lah. Selagi mana dia itu masih dalam mazhab yang mu'tabar, boleh kita taklid. Yang keempatnya, bukan kerana memilih yang lebih mudah, kerana darurah, tatabbu' ar-rukhas. Tatabbu' ar-rukhas. Ni dia nak sebut memilih yang lebih mudah ni kerana darurah, tatabbu' ar-rukhas ni, ini akan berlaku dalam bab talfiq. Di sini Di sini akan berlaku bab talfiq. Macam tadi nikah tadi saksi kita taklid mazhab Maliki, tak ada saksi pun tak apa. Wali kita taklid mazhab Hanafi, tak ada wali pun tak apa. Jadi tinggal sirah suami isteri. Isteri mengungkapkan sirah, suami terima. Hak tu tak sah pada mana-mana mazhab. Tatabbu' ar-rukhas, mengikut benda hak mudah supaya nak mudahkan dia. Tapi kalau mengikut benda yang mudah supaya nak mudahkan dia dalam ibadat, dan pandangan tersebut masih pandangan dalam mazhab yang mu'tabar, sama ada pandangan mu'tamad, muqabil mu'tamad, asah, muqabil asah dan sebagainya, boleh diamalkan. Boleh diamalkan asalkan dia sah, apa yang dia buat tu sah dalam pandangan tu. Janganlah dia buat tu tak sah pada mana-mana pandangan. Tak boleh. Dia sah pada pandangan tersebut, pandangan kedua. Buat pandangan kedua. Dia nak taklid mazhab yang pandangan ketiga. Pandangan ketiga dia buat cara mazhab pandangan ketiga. Jangan dia buat mazhab cara pandangan pandangan yang pertama, tapi dia amal hak nombor 3. Yang mana mengikut pandangan pertama pun tidak sah, pendapat ketiga pun tidak sah. Tak boleh lagu tu. Yang kelimanya, tiada menyembunyilah, tidak menyambungi. Tidak menyambungi. Ni baru masuk talfiq. Tiada menyambungi oleh, tidak menyambungi ni tidak selari oleh antara dua kaul daripada mazhab. Tiada talfiq, bukan talfif. Talfiq, tak campur aduk. Maknanya kalau kita guna pendapat A dan pendapat B, dua-dua ni kalau kita buat ni, kita buat satu perbuatan. Satu perbuatan ni kita taklid mazhab A, satu perbuatan lagi taklid mazhab B. Yang mana kalau kita buat benda tersebut, dua-dua mazhab ni tak sah. Tu dia panggil talfiq. Tu dia panggil sebagai talfiq.
yakni tidak menurut dua mazhab yang berlainan pendapat mereka dalam satu-satu amalan. Dalam satu-satu amalan. Habis. Itu taklid. Jadi ala kulihannya taklid ni mestilah berlaku sebelum kita melaksanakan amalan. Dan kalau kita telah melaksanakan amalan, andai kata amalan tersebut kita mengambil keputusan untuk tidak qada dan ada pendapat lain yang mengatakan sah, boleh untuk ambil pendapat lain yang mengatakan sah. Mungkin sebab terlalu banyak sangat benda tersebut perlu diulang semula, kita pun ambil pendapat yang kata sah, boleh. Itu disebut dalam kitab Hasyiah Al-Bijirmi Al-Iqna. Wallahu a'lamu bis-shawab. Bermula Allah itulah Maha mengetahui bis-shawabi, dengan perkara yang benar. Wallahu a'lam. Ada soalan? Pah ni masuk. Oh, hit ni pah. Hit ni pah jatuh pula dah. Ada soalan? Siapa ada macam mana? Sa'abi Ibn Hajar, Sa'abi Syekh Romli. Boleh. Dalam kitab fatwa tadi, fatwa Ad-Dimyati sebut bila berlaku pertemuan antara Syekh Ibn Hajar dengan Syekh Muhammad Romli, boleh pilih mana-mana. Dua-dua tu mazhab Syafi'i belaka. Kadang-kadang yang lebih banyaknya kadang-kadang tali kata semua pendapat Ibnu Hajar muktamad belaka, tak kata juga. Kadang-kadang pendapat Syekh Romli lagi muktamad. Contohnya isu sembahyang duha, Syekh Romli kata 8 rakaat paling banyak, Syekh Ibnu Hajar kata 12 rakaat. Pandangan muktamad 8 rakaat. Jadi Syekh Ibnu Hajar lemah situ. Syekh Romli kuat pula di dalam bab sembahyang duha. Dalam bab sembahyang lain Syekh Ibnu Hajar pula kuat, sebab Syekh Romli pula lemah. Begitulah seluruhnya. Jaranglah apa dia panggil, dari sudut kesepakatan Syekh Romli dengan Syekh Ibn Hajar, dengan khilaf Syekh Romli dengan Syekh Ibn Hajar, banyaknya sepakatlah daripada berkhilaf. Walaupun khilaf pun banyak juga, tapi taklah sebanyak mereka yang sepakat. Kalau sepakat Syekh Ibn Hajar dengan Syekh Romli itu, memang kuat betul lah pandangan mazhab Syafi'i itu. Tapi kalau khilaf boleh pilih mana-mana. Adapun Imam Nawawi dengan Imam Rafi'i, Imam Nawawi dengan Imam Rafi'i, kata Imam As-Subki rahimahullah, kalau dua-dua ni sepakat memang mu'tamad tu mazhab Syafi'i. Kalau berlaku percanggahan antara Imam Nawawi dengan Imam Rafi'i, kebanyakan ulama akan pilih Imam Nawawi pendapat dia. Dalam Imam Nawawi sendiri pula ada banyak kitab. Kitab yang pertama At-Tahqiq yang paling mu'tamad, kemudian Al-Majmu', kemudian Rawdatul Talibin dan sebagainya. Kalau bercanggah antara kitab-kitab dia ni, maka utamakan kitab At-Tahqiq. Cumanya walaupun kita kata utamakan kitab At-Tahqiq, berdasarkan pembacaan kita terhadap Syekh Ibn Hajar dalam kitab Tuhfah dan Nihayah, kadang-kadang diutamakan juga pendapat dalam kitab Al-Majmu', kerana berdasarkan dalilnya lebih kuat berbanding Tahqiq. Kitab At-Tahqiq hanya dalam bab semayang sampai semayang safar saja, satu jilid. Kerana Imam Nawawi tak sempat karang sampai habis, tiga sampai semayang sunat safar, semayang safar. Dalam bab ibadat lah, muamalat tak ada, munakahat tak ada, jinayat tak ada. Itu kitab At-Tahqiq. Kemudian apa lagi nak sebut tadi? Pandangan Imam Romli. Okey, kalau Syekh Ibn Hajar pula, Syekh Ibn Hajar Al-Haytami juga ada banyak kitab. Manhajul Qawim, Syekh apa nama tu? Tuhfatul Muhtaj. Kitab-kitab Syekh Ibn Hajar Al-Haytami, kalau bercanggah fatwa Syekh Ibn Hajar Al-Haytami, kalau bercanggah maka perlu utamakan pendapat dalam kitab Tuhfatul Muhtaj. Begitu juga Syekh Ramli rahimahullah ta'ala, dia ada karangan fatwa Ar-Ramli, Nihayatul Muhtaj, syarah kepada Mukhtasar Latif. Kalau bercanggah, karena utamakan Nihayatul Muhtaj. Tuhfatul Muhtaj, Nihayatul Muhtaj merupakan umdatan, dua benda yang dipegang dalam mazhab Syafi'i untuk para mufti. Jadi boleh beramal, Syekh Ibn Hajar boleh, Syekh Ramli pun boleh. Ada soalan? Terah? Wallahu a'lam. Rehat 5 minit. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.